Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak baca kitab baru. Nama kitab dia, inilah kitab yang bernama Ad-Durrus Samin. Ad-Durrus Samin. Durru makna dia permata. Samin yang bernilai. Samin yang berharga, yang bernilai. Gapo dia kitab Durrus Samin ni? Kitab ini pada menyatakan, menerangkan, membahas sehingga jelas i'tiqad segala orang yang mukmin ni. I'tiqad yakni pegangan hati segala orang mukmin. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. I'taqada benda yang disimpu di hati, benda yang dipegang, simpu mati sampai bila-bila. Pegangan ni kita akan pegang dalam kubur pun kita pegang, di dalam syurga Allah Ta'ala pun kita pegang lagu tu juga. I'tiqad segala orang yang mukmin, karangannya, siapa dia yang mengarangnya? Al-alim al-allamatu wal-arif ar-rabbani. Alim, orang yang sangat alim. Allamah, orang yang sangat-sangat alim. Alim ni orang tahu, orang alim. Allamah, sangat-sangat alim. Atas wazan fa'alah. Kalau allamu, sangat alim. Tambah pula ta lil mubalaghah, ta lil mubalaghah lagi. Jadi dua kali. Sangat-sangat alim. Kalau allamu sangat alim, allamatu sangat-sangat alim. Ta tu bukan ta lil muannah nah, bukan ta untuk tina. Allamatu arif, orang yang kenal Allah. Arif yakni ma'rifatullah. Makrifat kenal Allah ini terbahagi kepada dua. Kenal Allah dengan jalan akal, ataupun kenal Allah dengan jalan zauqi, dengan jalan perasaan, dengan jalan pengalaman rohani. Maka orang yang kenal Allah melalui akal, seperti kita akan mengaji dalam kitab ni, maka orang ni kalau dia lepas berjaya menguasai faham di dalam pengajian ilmu tauhid ni, maka dia akan boleh masuk syurga. Manakala orang yang arif dari sudut zauqi, dari sudut perasaan, dia betul-betul kenal Allah sehingga dapat merasai kewujudan Allah, dapat merasai sifat Allah Ta'ala, kuasa Tuhan tu dia dapat merasai. Tuhan boleh mendengar tu dia boleh merasai seolah-olah Tuhan mendengar apa yang ia berkata. Bukan rasa, bukan pegang, yakin, sungguh-sungguh. Bukan khayalan, tetapi betul-betul perasaan sudah dialami. Tu dipanggil arif billah.
dengan cara zauqi. Maka orang ni bukan masuk syurga lagi dah. Bahkan dapat berkenalan dengan Tuhan. Dapat bukan jumpa dengan syurga, berjumpa dengan Tuhan syurga. Nah, Ar-Rabbani, orang yang dibangsakan kepada Tuhan, Rabbani. Yakni orang yang merasai hidup bertuhan. Ada manusia tu hidup atas muka dunia, tetapi tidak nampak dia tu hamba Tuhan. Nampak dia pula nak jadi Tuhan. Nak mengatur alam ni bukan kata nak duduk senyap di bawah tadbir Allah. Maka orang Rabbani ni, kita nampak dia hidup tu bertuhan. Kita tengok kehidupan dia seolah-olah cara tindakan dia, gerak geri dia, jawapan dia, senyap dia, dia seolah-olah kita nampak dia tu bertuhan. Ada orang tu kehidupan dia, tindakan dia, pilihan dia seolah-olah tidak ada Tuhan dengan dia. Nah, tu Rabbani. Asy-Syaikh, tuan guru. Syekh ni tok guru lah. Syekh ni. Nah. Nama dia Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Nama dia Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Dia ni nama dia. Nah. Masyhur ulama Melayu yang boleh mengajar di Mekah. Dia ni dilahirkan di Kerisik. Kerisik Patani. Tengah jalan tu kita akan jumpa satu masjid dipanggil Masjid Kerisik. Masjid Sultan Muzaffar Shah. Nah, sampai sekarang tak siap, masjid yang sangat bersejarah. Tu di Kerisik. Kerisik ni makna dia pasir yang sangat jernih. Pasir yang indah. Patah Kerisik tu, pasir dia tu bercahaya, berkilau. Maka dipanggil Kerisik dipanggil. Kerisik ni jugalah tempat Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim sebelum berdakwah ke tanah Jawa, maka dia duduk di situ dan berdakwah di situ dulu. Di Kerisik ni Fatani sebelum daripada dia berdakwah ke Jawa dan meninggal di sana. Syekh Daud ni dilahirkan pada tahun 1133. 1133. Lebih kurang lagu tu lah. Jadi berapa tahun dah? 300. Dekat 300 tahun. Ada kata 1183. Jadi 200 tahun lebih. Khilaf ulama tidak beri pendapat tepat lahir dia. Berarti dalam 300, 200 tahun sehingga 300 kitab ni. Belajar 30 tahun di Mekah. 30 tahun belajar di Mekah. Lagu mananya belajar tak tahu, 30 tahun. Puak kita bukan belajar, puak kita ni mari dok main. Rasa alim dah. Syekh Daud ni ngaji sungguh. Dia mula-mula ketika dia belajar, dia kecil lagu ni belajar. Maka tok guru dia ni nampak, tok guru dia berkali kasyah pandangnya mata hati ni, dia nampak Syekh Daud ni akan jadi orang alim besar. Maka Syekh Daud satu kali dok tengah ngaji lagu ni, ada persembahan lah. Dok tengah ngaji lagu ni ada orang main permainan lalu di kesurah masjid. Maka Syekh Daud munggo dia kecil, dia tutup kitab pergi tengok. Pergi tengok orang main lah tu, bit luar, pergi tengok orang main. Tok guru dia tengok Syekh Daud tutup kitab, tok guru dia tutup juga kitab. Anak murid besar-besar duduk tunggu. Tak mengajar kau itu. Siapa Syekh Daud sudah tengok orang duduk main kat dia, Syekh Daud masuk semula buka kitab, tok guru dia pun buka kitab juga. Maka anak murid tua dia pun tanya. Istimewa benar kata Daud ni kata. Ambo ni hak tua, anak murid tua duduk depan ni kata tak cara dah tok guru kata. Kalau dia duk main lain kata tak mengajar, rela tak mengajar, anak murid lain ada tapi dia tak mengajar apa. Kerana Syekh Daud tak ada. Maka katanya tok guru dia, aku tengok dengan pandangnya mata hati aku, orang ni akan jadi orang hebat.
akan jadi ulama besar. Memang sungguh Syekh Daud ni. Tu yang mengaji. Satu kali dia tak tengah mengajar, Syekh Daud Al-Fatani tengah mengajar. Dia makan sirih orang yang dulu. Go back sirih tu kan. Go back, go back. Nama go back. Waktu itu pinai tu, dok tengah mengajar dia go back sirih. Tengah-tengah anak murid dia dok nada ramai-ramai, dia pun akak tangan. Dok tengah go back sirih dia akak tangan. Dia akak tangan lagu ni basuh baju dia. Basuh. Sudah go back pula. Anak murid dia kata, gapo dia tok guru ni kata. Dok tengah dok gobek sirih, tiba-tiba akak tangan, basuh kain baju jubah dia. Maka duduk sebentar dok tengah mengajar, mari orang. Mari orang basuh berjeruk. Mari jumpa dengan Syekh Daud, wi salam, assalamualaikum Syekh Daud, assalamualaikum. Katanya Syekh Daud, ada gapo dia? Allah lah ya Allah ya Tuhanku. Muju ambo. Muju gapo dia kata. Dia kata tadi ambo naik perahu. Tak tahulah telala lagu mana bersembah jatuh dalam sungai. Jatuh dalam sungai tak cakap gelepah ambo. Tak cakap nak kata lagu mana, muka tak pandai berenang kau lagu mana. Akhir sekali ambo teringat nama tok guru. Ambo panggil lah Syekh Daud, Syekh Daud. Tiba-tiba ambo tengok tangan tok guru sambang ambo. Ambo tu gak pauk tu gak. Selamatlah ambo sehingga ke darat. Dia duduk di laut. Ya begini lah. Basuh berjeruk. Pok kita koyak kita lah tu. Ngaji tak erti gapo satu, kabar-kabar khoyal. Hidup dalam khoyal pacuruh daripada awal sampai akhir. Sampai bila nak berpijak di bumi nyata. Kenyataan kita tu lagu mana? Betul ke kita lagu tu? Tu Syekh Daud Al-Fatani. 30 tahun ngaji di Mekah, 5 tahun duduk di Madinah ngaji. Dan dia meninggal di tanah di Taif. Tak ada sini dia. Tak di tanah. Meninggal di Taif. Di tanah di sebelah kubur Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi. Nah, di Taif tu sebelah kubur Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, tanah ni Syekh Daud Al-Fatani. Meninggal tahun 1847. 1847. Ni pengarah dia. Kita belajar kitab wali ni ada kelebihan. Faham tak faham? Kita tak faham pun ada keberkatan dia. Kerana orang yang kenal Allah Ta'ala, semua perbuatan dia tak buat sia-sia. Setiap perbuatan yang ada kesedaran Tuhan dalam perbuatan itu, nescaya keberkatan dia semakin banyak. Kita menulis kitab tak ingat Tuhan pun ada manfaat juga. Pas lagu mana kalau orang mengarang penuh dengan ingat Tuhan, arif billah. Tentulah setiap perkataan dia itu diberkati. Percaya tak percaya, Syekh Daud Al-Fatani ni pengarang kitab Muniatul Musalli Podia. Ni soho ni Syekh Daud Al-Fatani ni. Banyak kitab-kitab dia dibaca oleh orang wak mengajar, berkat tak tahu cemuk mana. Berapa ribu orang kenal Tuhan dengan sebab kitab dia. Ni khamak juga. Bukan kata khamak ni terbal saja, pok kita khamak terbal. Kalau orang tu tak terbal, tak khamak. Sekalipun kawan tu semayang bal, tak tinggal puasa, tak tinggal zakat semacam, tapi tak terbal, tak khamak. Maka orang yang jenis menilai kekeramatan sesuatu benda itu dengan benda pelik, terbal ke gapo, maka dialah orang yang pertama akan ditipu oleh Dajjal. Dajjal ni dia cari kaki hok jenis minat khamak-khamak hok pelik-pelik, maka dia akan tunjuk benda pelik kerana orang tu menilai kebenaran itu berada di benda pelik. Maka dia tunjuk benda pelik. Antaranya disebut dalam hadis apabila dia angkat tangan tunjuk ke langit. Kawasan dia pergi kawasan hok tak turun hujan. Maka dia angkat tangan nak hujan. Hamba lenggok ke langit. Turun berok. Kawasan orang hok mati. Dia kata demo mengaku jadi Tuhan. Maka tunjuk gak demo bisa. Demo benar ke tak? Hamba benar. Gapo dia bukti dia? Ni ayah demo bila dah meninggal? 80 tahun lepas. Hamba panggil dia lah. Si fulan bin fulan bangun cokoh kawan tu. Siap sapuh debu dalam hadis kata. Dari kepala.
Maka orang yang kalau jenis gila kepada benda pelik itu benar, nescaya Dajjal mari dia lah orang yang akan ikut Dajjal. Nah, tetapi kebenaran itu sebenarnya berada di istiqamah dengan Tuhan. Istiqamah di jalan syariat. Orang tu semaya daripada muda pak tua. Orang tu boleh puasa tak tinggal. Orang tu boleh junjung titah perintah Tuhan. Hak tu sebenarnya keramat. Hak tu dipanggil karamah maknawi. Keramat dari sudut hakikatnya, hak tu hak su. Kerana kalau benda pelik itulah keramat, nescaya orang-orang kafir boleh buat, apatah lagi Dajjal pun boleh buat. Nah, ni Syekh Daud ni 30 tahun duduk Mekah. 5 tahun duduk Madinah. Tak jadi Wahabi. Hak tu heran. 30 tahun duduk di Mekah, 5 tahun duduk di Madinah. Anak kita, puak-puak kita 4 tahun duduk Mekah. Ngaji cegelak-cegeluk, kelik Wahabi. Pelik sungguh. Syekh Daud duduk 30 tahun tak jadi Wahabi. Puak-puak kita duduk setahun 2, koya nak jadi Wahabi. Pelik sungguh. Tak jumpa cari alik-alik berjatuh. Taghammadahullahu ta'ala sarahuma bighaisi rahmati wa afadha alaina min buhuri amdadihal barakati. Amin bihormati sayyidil mursalin. Amin. Mudah-mudahan Tuhan cucu ke kubur kedua-duanya Syekh Daud dengan ayah dia Abdullah ni, tok guru besar belaka. Dia asalnya mengaji dengan ayah dia. Dia ni keturunan Faqih Ali. Faqih Ali ni tak silap hamba ni asal daripada Hadramaut juga. Orang zaman dulu, orang-orang alim zaman dulu dia buat sebut Wa Daud bin Abdullah. Wa ni asalnya makna dia sayyid. Orang keturunan Nabi ni antara orang yang kuat berpegang dengan agama. Maka apabila sia tengok orang-orang Tok Said ni orang kuat agama, maka pok dia cari orang-orang Tok Said ni pakak bunuh. Kerana pok dia ni orang kuat semangat. Darah Nabi ni tak tahulah Tuhan wi kelebihan lagu tu. Orang keturunan yang ada dalam darah Nabi dia ni orang naik seh kalau bab agama. Begitu juga pejuang-pejuang agama tempat kita semua kebanyakannya ada darah Nabi. Kerana darah Nabi ni tak tahu tu hari satu keberkatan, gilah duduk mana pun orang jadi waktu tua. Gilah mana pun dia pun nampak hebat lebih pada orang lain. Tu berkat darah Nabi. Maka apabila kerajaan Asia pakak duk cari bunuh lagu tu, ramai keluarga keturunan Nabi tukar nama, tak usah bubuh nama Said. Kerana terlalu bahaya kita tukar nama Wa, kita tukar nama Goni. Bukan Wa tu maksud dia pitih. Oh, kuat minat pitih. Dok maknanya Wa nah. Ada orang tu nama dia Wa Yahya Wa Mamat. Nah, duduk di Mekah. Orang zaman dulu minat duduk Mekah. Maka dia pun buka restoran, bukan jenis mengaji. Restoran, ya betul leh. Restoran Wa Yahya Wa Mamat. Orang Arab tak berani masuk. Apa? Kerana dia baca Wa Yahya Wa in Yahya. Nama Wa in Mamat. Maknanya kalau mu masuk sama ada mu hidup ataupun mu mati. Ya faham lagu tu. Bahasa Arab kata mu nak hidup kau mu nak mati. Nama dia Wa Yahya Wa Mamat. Penuh habis tulis restoran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucu akan kubur keduanya Syekh Daud dan Syekh Wan Abdullah Al-Fatani ni dengan hujan rahmat kasih saya Tuhan. Mudah kubur dia dicucuri rahmat saya Tuhan. Manusia tu akan merasai hasil usaha kehidupan dia atas muka dunia mula-mula dalam kubur. Duk dalam kubur kita boleh rasa dah perbuatan kita atas muka dunia. Kalau kita orang juru, kita boleh rasa dah pahala semaya kita, pahala sedekah kita, pahala mengaji kita, pahala ikhlas kita, pahala tawakal, pahala tawaduk, pahala macam-macam kita boleh rasa dah ketika dalam kubur.
Boleh dah rasa gapo dia pengorbanan kita untuk agama Tuhan, boleh rasa dah. Dan mudah-mudahan Allah Taala limpahkan kepada kita pula. Saat ni kepada Syekh Daud dengan ayah dia. Nah, mudah-mudahan Tuhan limpahkan kepada kita daripada laut pertolongan keduanya yang sangat berkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kepada kita daripada laut pertolongan dia, laut pemberian keduanya yang sangat berkat. Makna dia Syekh Daud ni orang berkat, ayah dia orang berkat. Berkat setara mana? Digambarkan seperti laut. Laut ni orang tak cakap punggah ikan. Daripada zaman Nabi ada lagi kali duk punggah ikan. Siapa keloni ada pacirah ikan. Punggah ikan. Nak kata laut ni nak royak tak ada lah. Punggah lah gapo dia duk wis macam. Maka kita minta dengan kekeramatan dia, dengan kemuliaan Syekh Daud dia meninggal dah pun, mudah-mudahan pemberian dia dapat sapa kepada kita juga. Ilmu-ilmu dia, keberkatan dia boleh sapa kita. Amin. Ya Allah, terimalah doa ini bihormati sayyidil mursalin, dengan kehormatan, dengan berkat, dengan kemuliaan penghulu segala nabi-nabi. Ni Syekh Daud nak kata ni boleh tawasul dengan Nabi Muhammad. Bihormati sayyidina Muhammad, bihaqqi sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kalau nak berdoa, nak minta gapo-gapo, nak sebut gapo-gapo, ada orang nak minta pendapat kita sebut pendapat, kita buat lagu ni. Dengan hak Nabi Muhammad hamba pilih pendapat ni. Mudah-mudahan apa yang kita pilih tu dapat berkat. Misalnya orang tanya pendapat kita, gapo dia gini-gini. Kita nak kata lagu mana? Akhir sekali kita pilih pendapat ni. Maka kita sebut bihaqqi sayyidina Muhammad, dengan hak sayyidina Muhammad aku pilih pendapat ni. Mudah-mudahan apa yang kita pilih dengan hak Nabi Muhammad jadi berkat. Nak buka pondok, nak start mengaji, nak gapo, minta dengan berkat Nabi Muhammad, bukan dengan amalan kita. Amalan kita tak tahu alif jatuh, tetapi keberkatan Nabi Muhammad tentu dah. Sebab itulah kita nak buat gapo-gapo, jangan lupa Nabi Muhammad. Orang tua dulu berjapi, bomo, gane-gane. Aku sopoh dengan hak Nabi Muhammad. Tengok. Takut atu. Aku sopoh dengan berkat la ilaha illallah. Ya tak guna diri dia. Dia tarik orang lain. Tarik Nabi Muhammad, tarik kalimah la ilaha illallah. Tu keberkatan. Wahabi tak ada doa lagu ni. Wahabi dok rasa dia pandai. Dok rasa dia bijak. Ada video siapa dia atas. Dia kata Nabi mungkin salah. Ibnu Taimiyah tak mungkin salah. Sudah. Tak ada apa lah. Orang tanya, Nabi Muhammad mungkin salah. Ya mungkin salah. Pendapat Nabi Muhammadnya ada salah. Hak selain daripada Quran mungkin salah Nabi Muhammad. Lepas tu kalau Nabi Muhammad mungkin salah, Ibnu Taimiyah tak mungkin salah. Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab tak mungkin salah. Sebab dia berfatwa menurut Al-Quran dan hadis. Pula setara tu Quran dan hadis Nabi Muhammad misalnya dia kata boleh salah, Ibnu Taimiyah tiba-tiba tak boleh salah dah pula. Orang ni taksub tahap dewa dah ni. Sesat barat dengan lagu tu. Nabi Muhammad dia kata salah, Ibnu Taimiyah tak kata salah, Muhammad bin Abdul Wahab tak kata salah. Orang ni jadi tok guru orang. Mengajar. Janggut tu gerung kita tengok. Patut ngajar janggut tu ikut Nabi Muhammad, patut ikut belakalah ilmu Nabi Muhammad. Boleh dia kata Nabi Muhammad salah, Ibnu Taimiyah tak salah. 2-3 kali kawan tu tanya, betul kau dia kata lagu tu? Lagu mana dia kata Nabi Muhammad boleh salah, Ibnu Taimiyah tak mungkin boleh salah? Nabi Muhammad muka dia ijtihad mungkin salah. Dia mau fikir molek, memanglah. Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah tak mungkin salah. Molek, memang Ibnu Taimiyah tak mungkin salah sebab dia ikut Al-Quran dan hadis. Pening kawan ni, mabuk air tapal. Ni kitab Durrus Samin hok kita nak mengaji. Kitab ni berkecek mengenai tauhid. Jadi sebelum kita start mengaji kitab ni macam biasalah. Kita baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, qul huwallahu 11 kali, selawat 3 kali. Dengan niat supaya kalau ada pahala dalam bacaan Quran kita saat ni, kita hadiah kepada Syekh Daud secara khususnya
dan kepada guru-guru kita sehinggalah kepada Nabi Muhammad. Dan dengan niat juga supaya Allah Ta'ala buka hati kita secerah-cerahnya sebagaimana Allah Ta'ala buka kepada Syekh Daud. Gapo dia kah pengalaman dia dengan Tuhan, mudah-mudahan Tuhan beri juga kepada kita dapat merasai pengalaman rohani orang-orang yang bersih hati ni. Dengan niat itulah kita baca Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan, Allah ni nama kepada Tuhan. Dia tu bukan Tuhan nah. Tuhan tu Rabb dipanggil. Tuhan. Nama dia Allah. Super Ronaldo lah. Ronaldo ni bukan pemain bola. Nama kepada pemain bola. Hok jom main bola tu, tu dia lah dia, pemain bola tu lah. Bukan Ronaldo hok main. Ronaldo tu nama ya kepada. Begitu juga Allah. Allah itu nama kepada Tuhan yang sebenar. Jadi kita duk sembah siapa dia? Duk sembah Tuhan yang bernama Allah. Kena jangan bertukar nah. Dari ilmu tauhid jangan kita sembah nama. Kau kita duk sembah nama? Kita tak sembah Allah, kau tak sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan yang bernama Allah. Kalau orang tanya Allah tu gapo? Allah itu nama kepada Tuhan. Dia tu siapa? Dia tu lah Tuhannya. Tu jangan tukar. Nama ke soalan pertama tak boleh jawab dah. Apakah Allah? Allah itu adalah Tuhan. Salah. Allah itu nama. Ke Allah itu, kalau kita sembah kalimah Allah tu, sembah tu. Allah tu, alih-alih-alih tu kah? Tak, kita sembah Tuhan. Tuhan yang tidak bertepak, yang tidak berjering, tidak goni, tidak depan, tidak belakang, tidak gapo. Yang nama dia itu adalah Allah. Tengok halus ulama tauhid bahas. Dia kata dengan nama Allah. Apa guna nama pula? Dengan Tuhan selalulah. Apa dengan nama Tuhan? Nama Allah, nama. Apa tak pergi direct ke? Tak boleh ke perantara kena minta dengan Tuhan direct ke kita mengaji tauhid. Ni panggil tauhid Wahabi. Dok main Tuhan pacerah, lupa kata selain daripada Tuhan ada lagi. Selain daripada Tuhan Nabi Muhammad dia letak tahu kat mana. Nama-nama Tuhan dia tak guna. Dia kata tak ada kelebihan langsung. Al-Quran tak ada kelebihan. Bahkan siapa dia beriktikad Al-Quran dapat menyembuhkan orang gapo jadi kafir. Lepas tu hilang kepercayaan kamu kepada Al-Quran sehingga menghina Al-Quran, jebeh kepada ayat Quran, jebeh kepada nama Tuhan. Apa? Tak ada kelebihan langsung. Muhammad tak ada kelebihan langsung. Asalnya nak mentauhidkan Tuhan, tiba-tiba jadi kafir gitu. Apa? Hina benda yang Tuhan muliakan. Nama Tuhan tak sih lagi. Al-Quran tak sih lagi. Ambo ada kelebihan sebab ambo mengaji pandai. Saya mengaji ni kelebihan saya. Jangan usaha saya. Mula-mula ambil BA, lepas ambil master, lepas ambil PhD, lepas nak ambil PhD pula, lepas nak ambil PhD pula, mati dengan PhD lagu tu. Kelebihan saya. Orang lain tak ada kelebihan. Nama Tuhan, tak minta dengan Tuhan direct. Apa minta dengan nama Tuhan? Benda lain tak boleh memberi kesan. Sudah, orang lagu ni pening. Jadi benda yang Allah Ta'ala muliakan, wajib kita kena muliakan. Apabila benda yang wajib kita iman, wajib kita percaya, wajib kita kena percaya. Sebab tu dalam rukun iman ada ni. Sebab apa ada ni-nya? Ambo nak beriman dengan Tuhan so ya. Nak beriman dengan Allah, tak si beriman dengan malaikat, tak ada pedah gapo Allah Taala. Sudah orang lagu ni.
Ngaji tauhid bagi kau planet Pluto. Mana awak kerja lagu ni? Nabi Muhammad ajar kau tauhid lagu ni. Nabi Muhammad kata rukun iman itu ada ni. Kena percaya kepada Nabi Muhammad. Percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat. Tak percaya. Tak ada gapo-gapo hasilok lagu ni. Dengan nama Allah Tuhan, tu makna Allah. Dia tu siapa tu? Tuhan yang amat murah lagi segala hamba-Nya yang mukmin dan yang kafir di dalam negeri dunia ini. Tuhan ni pemurah dia umum. Pemurah dia kepada orang dia sayang, dia pemurah. Kepada orang mukmin dia pemurah, kepada orang kafir dia pemurah, kepada orang munafik dia pemurah. Umum sifat pemurah dia. Tengok Yahudi duk tembak orang Islam tu. Tuhan wi makan juga ke dia. Tuhan wi dia berkahwin. Tuhan wi dia anak. Tuhan wi dia boleh minum. Tuhan dia boleh bergalak bersuka. Siapa dia beri nikmat itu? Pemurahnya Tuhan. Padahal kawan ni orang kafir, tak percaya ke Tuhan pun. Tetapi sifat murah dia kepada orang Islam dan orang kafir di negeri dunia. Ingat dunia sahaja Akhirat no. Akhirat tak boleh. Akhirat dan lagi amat mengasihani, menyayangi bagi segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Maka dalam negeri akhirat barulah zahir sifat penyayang Tuhan. Ar-Rahim Tuhan tu timbul. Apabila kita nampak Tuhan bubuh orang-orang beriman dalam syurga, orang kafir bubuh dalam neraka, nampaklah Tuhan sayang hok mana. Atas muka dunia kita tak nampak Tuhan sayang kok orang Palestin kok orang Yahudi. Kita tengok orang Palestin kena apa cerah. Orang Yahudi duduk suka-suka. Patut kalau Tuhan sayang zahir gak. Benar orang Islam lah, orang kafir tu rakyat hancur. Dak pemurah Tuhan. Mu sungguh setara mana? Mu ngatik ke mu malah buat kerja tak boleh pitih. Orang kafir tak beriman, rajin buat kerja boleh pitih. Sebab apa? Zahir pemurah Tuhan atas muka dunia. Tetapi apabila akhirat, saya Tuhan sangat zahir. Orang kafir tak cakap menaung nak tubik daripada neraka, Tuhan tak layan langsung. Orang Islam duduk bergalak dalam syurga, nampak hak mana dia sayang, hak dia tak sayang. Kumulai kita ini dengan bismillah. Kalau kita mengaji dalam ilmu nahu, muta'allaq dia panggil. Asalnya patut dia sebut gini, kumulai kitab ini dengan nama Allah. Tetapi awak mari dengan nama Allah, kumulai kitab ini. Kalau mengaji dalam ilmu nahu, dia panggil muakhir dengan takhir, takdim, ini ada maksud dia. Bapa dia tak beri ayat kumulai kitab ini dengan nama Allah. Bapa dia kata dengan nama Allah kumulai, macam terbalik kecek. Dia nak royak hak penting nama Tuhan dulu. Dengan nama Tuhan, aku makan, aku minum, dan salah satunya adalah kumulai kitab ini. Tapi kalau dia sebut niat dia dulu, kumulai kitab ini dengan nama Tuhan, nampak khusus sangat. Dia nak royak dia ni pergantungan dengan Tuhan terlalu umum pada semua benda. Dengan nama Tuhan aku mulai. Dengan nama Tuhan aku makan, aku minum, salah satunya kumulai kitab ini. Alhamdulillahillazi dalla ala wujudihi jami'ul kainati. Segala puji yang tertentu bagi Allah, yakni puji itu adalah milik Allah, kerana dialah yang melakukan semua perkara. Dialah yang buat baik kepada kita, dialah yang beri makan, dialah beri sihat. Maka apabila kita puji, sekalipun kita puji ibu ayah kita puji orang yang tolong kita, maka sebenarnya kita memuji Allah. Dialah yang membuat semua perkara. Tuhan yang menunjuk ke atas sifat wujudnya itu segala kainat ini. Tanda wujudnya ada Allah Ta'ala ini adalah makhluk ini.
Tanda Allah Ta'ala itu wajib ada adalah makhluk ni. Hak ni pengarang nak royak, kita nak kenal Tuhan kena tengok makhluk. Kalulah makhluk ni tidak wujud, maka tidak ada sebagai tanda dan dalil kata Tuhan tu ada. Kerana kita berdalil ke kewujudan makhluk. Tetapi sebenarnya bukan begitu. Kalau tidak ada makhluk ni pun, kalau tidak ada tanda-tanda pun, Tuhan tetap ada. Maka tanda-tanda itu seperti alamat bagi rumah. Ada rumah, ada alamat. Rumah sikit, alamat sikit-sikit, maka menunjukkan ada rumah. Tetapi ada rumah tak ada alamat, duduk atas pohonnya ke gapo dia tak ada alamat, tapi rumah tetap ada. Maka Tuhan tetap ada sekalipun tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia tu ada. Kerana apa? Kerana dialah yang wujud sebenarnya. Benda lain bergantung dengan dia. Macam mana benda yang tak ada, kita nak buat dalil petunjuk kepada benda yang ada. Dia biasa kita nak buat pedoman, ni benda ada, nak cari barang tak ada. Nah, kita cari, kita tengok benda ada, baru nak cari barang tak ada. Tanda misalnya, kita tak nampak burung, tapi bunyi suara. Burung ada ni. Bunyi cak-ciak, cak-ciak. Burung cak-ciok ni bunyi. Dia sebut cak-ciok, cak-ciok, jadi burung cak-ciok. Ada burung. Nampak ke tak? Hamba tak nampak, tapi hamba nampak tanda dia. Maka tanda ini, benda ada, nak menunjuk kepada benda tak ada. Tuhan ni asal benda ada. Makhluk ni benda tak ada. Apa kita guna benda tak ada nak buat tunjuk benda ada pula? Lagu mana? Peninglah jadi jawapannya. Maka ada ulama guna kaedah Tuhan ni ada menunjukkan makhluk ni ada. Bukan makhluk ni ada menunjukkan Tuhan tak ada. Pas nak guna hak mana? Dalam ilmu tauhid guna akal, kita tengok makhluk dulu baru tengok Tuhan. Kerana standard manusia duduk muamalah, duduk tengok makhluk pacerah, maka dia nampak makhluk dulu baru nampak Tuhan. Bagi orang sufi, dia nampak Tuhan dulu baru nampak makhluk. Maka hak tu kaedah orang sufi. Wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kullu makhluqati. Dan telah mengaku, telah mengiktiraf atas keesaannya esa Allah dan atas ketunggalannya ketunggalan Allah. Siapa dia yang menjadi saksi tu, yang mengikrar tu, yang mengaku? Segala makhluk ni. Maka segala makhluk ni menunjukkan wahdaniyah Allah, menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Malam dan siang bertukar dengan tidak ada bercelaru, menunjukkan seorang saja yang mengontrol alam ni. Malam molek, isu, pas subuh, pas asar, comel molek, seorang yang kontrol. Kalau dua orang kontrol masa siang dan malam, sudah. Kita acu akad takbir nak semayang maghrib, perok naik matahari subuh tu ya Rabbi. Kita pun tukar nak main subuh pula. Allahu akbar zuhur tu ya Rabbi. Nyobali baloh sama popok dia. Hak ni nak buat zuhur, hak ni nak buat asar, hak ni nak buat gapo. Tetapi kita tengok alam ni tersusung molek. Tak ada orang boleh lawan pentadbir Allah. So saja kontrol dia. Wa ja'ala syahadataini dalilan ala kamali ahli sa'adat. Dan telah menjadikan ia Allah akan yang mengucap dua kalimah syahadah. Syahadah ni penyaksian. Pertama kita menyaksikan ketuhanan Allah. Kedua kita menyaksikan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad. Jadi ke dua syahadah ni apa dia? Dalil atas kesempurnaan bagi ahli orang yang dapat bahagia. Maka orang yang mengucap atas muka dunia, tanda dia menjadi ahli sa'adah, orang yang berbahagia. Apa maksud orang yang berbahagia? Orang yang banyak duit? Tidak. Orang yang banyak pengaruh? Tak. Orang yang disukai orang? Tak. Orang yang masyhur? Tak.
orang yang paling bahagia adalah orang yang dibahagia di akhirat. Maka orang itulah orang yang bahagia dan berjaya. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa dia yang dihelak daripada keluar daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya. Faz. Hak tu dapat bahagia. Bukan dapat bahagia. Maka syahadah ini jadi dalil saja. Kadang-kadang ada orang tak mengucap tapi dia beriman. Tak apa. Sah hukum dia. Kerana iman itu adalah kepercayaan hati. Sekalipun dia tidak pernah mengucap sepanjang hidup dia, dia duduk atas pokok. Tapi dia percaya tak bersaing orang kau apa semua. Tetapi dia percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Sekadar tu dia sampai maklumat, maka akhirat dia jadi ahli yang berbahagia sekalipun dia tidak mengucap. Wa khassa li ma'rifati aqaidit tauhid wallahu a'lam.